Sebab tu macam-macam kita buat dalam hidup kita. Pasal apa? Pasal niat kita tak kena. Ada tak kita ambil satu benda dalam pejabat kita yang kita rasa macam tak ada apa-apa? Ada tak? Pasal apa kita dalam waktu kita kerja kita menipu, kita tak sakit, kita hamak kata kita sakit, kan? Waktu kita tak pergi kerja. Pasal apa kita sanggup buat sampai macam tu? Pasal apa kita pergi kerja masuk lambat, kemudian kita tetap ambil kerja patutnya masuk pukul 8, dia masuk pukul 10. Lepas tu dia tak kerja 2 jam, ataupun dia masuk kerja sekejap, lepas tu dia pergi buat kerja apa-apa, dia buat urusan dia, lepas tu sekali dia masuk balik ke tempat kerja dia 3-4 jam dia tak ada kat office, tapi dia ambil gaji penuh. Pasal apa dia sanggup buat macam tu? Pasal dia tak anggap kerja tu ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hormati Ustaz, Imam, pengerusi, seluruh tuan-kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang sekalian, alhamdulillah, kita melakukan apa sahaja dalam urusan kehidupan kita yang disebut sebagai ibadah. Nombor satu sekali, tuan-tuan kena ingat bahawa salih ala syamat, ibadah tu bukan semata-mata kita duduk di atas tikar sejadah. Saya ni sibuk Ustaz dengan kerja apa semua, salih ala syamat, mana sempat saya nak duduk atas tikar sejadah macam orang lain. Ini misconception tentang ibadat. Ibadat ni dia ada ibadat khususi, salih ala Muhammad, dan satu lagi dia panggil ibadat yang kita lakukan dalam urusan kehidupan kita seluruhnya, termasuk juga pekerjaan, termasuk juga kita mandi, kita makan, kita bersama dengan isteri kita ataupun suami kita, kita apa sahaja yang kita buat dalam hidup kita, apa sahaja boleh kita jadikan sebagai ibadat. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kama qala Rasulullah SAW. Setiap amal Allah kira berdasarkan kepada niat-niat kita. Dalam hadis itu sebut, siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya ke Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah kerana dunia dan wanita yang ingin dia kahwininya, maka hijrahnya akan dikira berdasarkan kepada apa yang salih ala Muhammad dia niatkan. Kalau dalam bab ni ada dua benda yang Nabi SAW sebut. Satu, ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang yang berhijrah kerana Allah tu nampak macam ibadat. Orang yang hijrah kerana Allah itu urusan ibadat kepada Allah SWT. Salih ala Muhammad. Maka ada ganjaran pahala yang Allah akan bagi dekat dia. Tapi di sana ada lagi satu habuan yang Allah akan beri kepada orang yang nak dunia dia. Dia dapat juga, dia dapat dunia dia. Maksudnya apa saja yang kita buat dalam hidup kita, sama ada belah ni atau belah sini, kedua-duanya pun akan ada hasil dia. Kedua-duanya akan ada hasilnya. Cuma macam mana kita nak ubah daripada adat kita menjadi ibadat. Tuan-tuan main kerja, salih ala Muhammad, pergi kerja, naik 2 orang, seorang bawa kereta, seorang duduk sebelah. Hampir kerja pasal apa? Aku pergi kerja sebab nak dapat gaji tiap-tiap bulan. Nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar sewa, nak bayar tu, nak bayar ni. Saya sebab tu yang pergi kerja tiap-tiap bulan tu. Tiap-tiap bulan dapat gaji, tiap-tiap tahun dapat bonus. Yang hang pergi kerja pasal apa? Aku pergi kerja kerana Allah. Ni saya nak bawa ni tuan-tuan supaya kita betulkan setiap benda apa kita nak buat. Dia sembang pasal productivity kan. Salih Muhammad. Nak betulkan balik apa? Tuan-tuan tahu tak? Ada satu benda yang dalam hidup kita, salih ala Muhammad, ada satu benda dalam hidup kita yang sangat penting dalam hidup kita. Namanya tuan-tuan sekalian, nama dia perkahwinan. Tuan-tuan kahwin tak gini? Ada yang tak kahwin ni? Siapa dah kahwin dah? Apa dua-dua tak angkat pasal apa? Mereka tak mau mengaku kata tengah hari ni. Bulan puasa tahu tak? Tak. Saya cuma. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dalam perkahwinan kita, Allah sebut
ada 3 perkara yang kita harap daripada perkahwinan kita. Dipanggil sakinah, mawaddah, rahmah. Ulama sebut mawaddah dan rahmah ni dia duduk dalam keluarga sakinah. Yang kita nak cari dalam hidup kita tuan-tuan, satu perkahwinan yang nama dia perkahwinan yang sakinah. Kalau tuan-tuan dapat perkahwinan nama sakinah ni, bukan isteri sakinah. Cari sakinah, tak jumpa-jumpa Ustaz sakinah saya tu. Salih Syekh Muhammad. Perkahwinan sakinah ni dalam dia ada 2 benda. Nama dia mawaddah. Yang kedua dapat rahmah. Nak cari perkahwinan yang sakinah yang dalam dia ada mawaddah dan rahmah ni, tuan-tuan, niat waktu berkahwin tu mesti mau betul dulu. Niat waktu nak kahwin tu, tuan-tuan, aku kahwin dia semata kerana Allah, bukan sebab apa-apa. Bukan sebab tuan-tuan berkenan dekat perempuan tu sebab wajah dia cantik, bukan pasal itu. Bukan pasal tuan-tuan harap ada habuan, ada harta yang tuan-tuan akan dapat hasil dari perkahwinan tu, bukan pasal itu. Tuan-tuan kahwin tu semata-mata kerana Allah. Perkahwinan tuan-tuan akan jadi berkat, Allah akan limpah barakah, hidup akan dapat sakinah, dalam dia ada mawaddah, ada rahmah. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, jawab ikhlas betul-betul dalam hati. Lah ni tak usah angkat tangan. Betul tak tuan-tuan kahwin dulu 10 tahun lepas kerana Allah SWT? Faham tak? Betul tak ni? Kalau betul tuan-tuan kahwin dulu kerana Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah limpah semua. Tapi berapa ramai orang di kalangan kita yang kahwin betul-betul niat kerana Allah? Sedangkan tuan-tuan boleh bayang tak, daripada perkahwinan itulah nanti akan lahir zuriat keturunan. Yang kedua, Rabbana hablan min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang kita duk minta lah. Saya Syahmat, mudah Allah kurniakan kepada kita ni, saya Syahmat, zuriat keturunan. Saya Syahmat, zurriyatina, zuriat bukan sekat isteri, bukan sekat anak cucu cicit tu. Semua start daripada hari mula kita shake hand dengan tu imam tu. Kalau tang tu tak kena, habis lagi semua tak kena. Sama kita dengan kita pergi kerja. Tuan nak kerja lah ni Sani Alaihi Muhammad. Yang dia kerja dah mungkin dah 10 tahun dah kerja, mungkin dah 20 tahun dah kerja, mungkin 30 tahun dah kerja. Ni yang duduk kat depan saya ni. Hari mula kita masuk kerja dulu ni, niat betul-betul masuk kerja tu pasal apa? Tuan-tuan masuk kerja sebab nak dapat gaji. Memang tuan-tuan dapat gaji tiap-tiap bulan. Tapi tuan-tuan hilang satu benda nama barakah, tuan-tuan hilang satu benda nama Sani Muhammad. Faedah pahala dari sisi Allah atas pekerjaan yang tuan-tuan buat. Pasal apa? Niat kita buat tu mula tu tak betul. Sebab tu macam-macam kita buat dalam hidup kita. Pasal apa? Pasal niat kita tak kena. Ada tak kita ambil satu benda dalam pejabat kita yang kita rasa macam tak ada apa-apa? Ada tak pasal apa kita dalam waktu kita kerja kita menipu, kita tak sakit, kita hamak kata kita sakit. Kan? Waktu kita tak pergi kerja. Pasal apa kita sanggup buat sampai macam tu? Pasal apa kita pergi kerja masuk lambat, kemudian kita tetap ambil kerja patutnya masuk pukul 8, dia masuk pukul 10. Lepas tu dia tak kerja 2 jam, ataupun dia masuk kerja sekejap, lepas tu dia pergi buat kerja apa-apa, dia buat urusan dia, lepas tu sekejap dia masuk balik ke tempat kerja dia 3-4 jam dia tak ada kat office, tapi dia ambil gaji penuh. Pasal apa dia sanggup buat macam tu? Pasal dia tak anggap kerja tu ibadat. Kalau dia anggap kerja tu ibadat, tuan-tuan semayang tak saat ni? Ada tuan-tuan tengah-tengah semayang tuan-tuan keluar pergi melilau kat belakang saat, lepas tu main bagi salam dengan tu imam, ada tak? Yang macam anak-anak kita duk buat tu. Faham tak faham saya duk tengah solat ni? Waktu tuan-tuan duk tawaf, tuan-tuan duk sa'i tu, waktu pergi umrah tu, ada tak tengah-tengah tawaf 1-2 tawaf tu, kemudian tuan-tuan pergi buat urusan kerja, pergi shopping, beli baju 2-3 helai, lepas tu sambung tawaf yang ke-7 saja. Ada urusan ibadat kita tak akan sanggup sekerat jalan, kita tinggal, lepas tu kita buat benda lain. Tapi pasal apa dalam urusan kerja kita sanggup buat, kita sanggup tipu, kita sanggup buat sebab kita tak pernah letak kerja kita tu ibadat. Pasal apa yang kita dalam urusan keluarga kita pun kita sanggup buat benda yang tak betul, sanggup buat benda tak elok. Pasal apa? Pasal kita tak anggap urusan kekeluargaan itu ibadat. Jadi apa kita nak kena buat kalau kita dah start daripada awal kita punya line tu tak betul dah? 2 perkara. Nombor 1, betulkan balik niat. Betulkan balik niat. Sallallahu alaihi wasallam. Betulkan balik niat. Kalau perkahwinan tu, betulkan balik niat perkahwinan kita tu. Walaupun dah 20 tahun dah kahwin, Allah masih bagi dekat kita ni peluang untuk memperbetulkan niat. Dalam kaedah dia ada satu disuruh betulkan niat. Kerja pun boleh betulkan niat. Betulkan niat elok. Aku pergi kerja ni kerana Allah SWT. Kalau dulu ada niat yang lain yang bukan kata niat tu kerana Allah, aku nak betulkan balik niat tu kerana Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam.
Sama juga dengan perkahwinan, nak betulkan perkahwinan. Bila kita betulkan niat kita tu kerana Allah, dia mai lagi satu. Apa saja yang kita niat kerana Allah, maka dia jadi ibadat. Dan bila jadi ibadat, dia tak boleh bersekongkol ibadat ni dengan maksiat. Ibadat tak boleh nak sekongkol dengan maksiat. Maka nak buat macam mana? Kalau ada benda yang kita buat sebelum ni, yang waktu kita niat tak betul kerana Allah tu, bukan kerana Allah tu, maka kita boleh culas sana, kita boleh culas sini, boleh buat benda-benda yang tak betul dan sebagainya. Lepas kita niat kerana Allah, dah tak boleh buat dah lah. Kenapa betul balik? Kalau dalam kalangan ahli keluarga kita yang masih duduk tenggelam dalam maksiat, pasal dulu mungkin kita tak betul, kenapa betul balik dah, bagi jadi on track balik macam mana niat kita kerana Allah SWT. Sama dengan urusan kerja, salat Jumaat. Maka tuan-tuan faham apa yang saya cuba nak sampaikan tu. Sebab kita ni tuan-tuan hidup tak boleh lepas daripada sama ada urusan kita tu jadi pahala ataupun jadi dosa. Urusan kita tu jadi manfaat ataupun jadi sia-sia, ataupun lebih teruk jadi dosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia tak boleh lari. Setiap benda yang kita buat, dia mesti tak lepas daripada 5 perkara ni. Nombor 1, benda tu wajib. Sallallahu alaihi Muhammad. Hatta urusan kerja kita sendiri pun boleh jadi wajib. Pasal apa? Kalau tak kerja, tak ada benda nak makan, tak boleh nak bagi nafkah. Nafkah tu wajib. Orang lelaki wajib bagi nafkah dalam keluarga dia. Walaupun isteri dia kerja lagi besar pada dia, tetap suami wajib bagi nafkah. Lah ni jadi satu trend apa? Trend apa tuan? Trend suami dia panggil house husband. Isteri keluar pergi kerja, suami jaga rumah. Bukan sekat jaga rumah, pakai kain batik kat rumah. Siap berkemban lagi buat tu. Petang-petang pakai baju kelawak. Dia kata alang-alang nak in character sungguh kan. Orang biasa kan filem dia tahu lah in character macam mana. Salat Jumaat alang nak buat. Tuan-tuan, salat Jumaat walaupun dia jadi house husband, duduk di rumah tak kerja, kewajipan bagi nafkah tetap pada suami. Hatta yang sakit, yang tak boleh bagi nafkah, dikira berhutang pada isteri. Jangan main-main. Salat Jumaat. Dan untuk dia bagi nafkah pada isteri dia terpaksa bekerja, maka kerja jadi wajib dekat dia untuk cari nafkah, untuk bagi nafkah yang wajib pada isteri dan anak. Salat Muhammad. Ada setiap urusan kita buat boleh jadi sunat, boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Yang ketiga, salat Jumaat boleh jadi makruh. Yang keempat, boleh jadi haram. Yang kelima, boleh jadi harus. Apa saja benda kita buat takkan terlepas daripada 5 perkara ni. Maka tuan-tuan, kadang-kadang untuk memotivasikan kita dengan sesuatu, ada untuk bagi kita semangat untuk kita buat satu, ada unsur-unsur motivasi yang orang bagi dekat kita ataupun sesuatu yang kita dapat. Contoh, nak bagi kita buat kerja lebih, bos akan bagi apa ni? Okey, barang siapa ni dapat pekerja cemerlang apa semua, ada sesuatu yang dia akan dapat. Maka apa akan jadi? Kita akan jadi semangat untuk kita buat kerja. Siapa yang buat apa ni semua sebagainya, gaji dia akan dapat apa ni, ataupun commission dia akan bagi, ataupun apa-apa sajalah bentuk-bentuk dia panggil apa, bentuk-bentuk yang akan dipanggil pushing factor untuk kita memperbanyakkan ataupun jadi seorang yang productivity. Kita orang Islam, tuan-tuan dengar saya nak cerita elok-elok. Kita orang Islam tak payah tunggu yang tu. Orang Islam ni tuan-tuan sentiasa mempunyai pushing factor untuk jadi seorang yang sangat productivity. Tahu apa dia? Ganjaran pahala di sisi Allah SWT atas setiap benda apa yang dia buat. Kalau tuan-tuan buat kerja sungguh-sungguh, kalaupun bos tuan-tuan tak bagi gaji yang sempurna atas kerja yang tuan-tuan buat, Allah tetap bagi pahala. Betul tak ni? Ada pahala tak tuan-tuan buat kerja tu? Faham tak faham aku cakap ni? Pasal apa yang semua macam blur je tu kan? Tahu lah lapak aku berlapak je. Tak faham tak sih? Kita special tuan-tuan, Allah bagi kat kita ni. Setiap benda yang kita buat ada ganjaran pahalanya, walau bos kita tak recognize apa kita buat. Kan? Kita kadang-kadang sekarang ni punya trend lah. Sekarang ni punya trend tau. Semua nak kena abang kat orang. Kalau tak abang, pun tak tahu tak best. Nah. Sebab tu ada hashtag dan tahajud. Dia nak abang kat orang, dia tahajud. Ataupun dia tak buat hashtag tu, dia pukul 3.30 pagi dia boleh post status WhatsApp ataupun post status Facebook. Alhamdulillah, kita bangun pada waktu ini, merupakan waktu yang sangat istimewa, bertahajud merenung akan kebesaran Allah, menangisi atas dosa-dosa yang kita buat. Post pukul 3.30 pagi, siapa nak baca? Siapa nak baca? Tak tahu Ustaz, siapa tu sebab nak encourage orang lain untuk bangun bertahajud dengan saya.
Hampus pukul 3 pagi, siapa nak terjaga tu tengah malam? Oh ya Allah, tengok mesin ni terus nak bangun tahajud. Kalau nak suruh orang bangun tahajud pos malam pukul 11 malam tu betul. Betul tak ni? Waktu tu mau tak mau dia hanya nak tunjuk apa tahu? Nak tunjuk kata dia bangun pada waktu tu. Sekali ada orang komen kat bawah, amboi pos pukul 3.30 pagi tu mesti bangun tahajud tu. Tak ada apa lah. Sikit-sikitnya. Dalam hati tu terbunga-bunga, orang perasan juga aku bangun 3.30 pagi lah. Lihat kan? Saya cakap Muhammad, sedekah sama, buat pilah apa pun. Kita lah ni kalau orang tak tahu apa kita buat, kita rasa tak syok, tak seronok. Padahal tak ada siapa tak tahu pun tak apa. Siapa pun tak tahu, asalkan Allah tahu. Itu dah madai untuk kita. Sebab manusia bukan boleh bagi apa-apa. Tuan-tuan buatlah pasal manusia. Tuan-tuan buatlah, pasti tuan-tuan akan kecewa. Sungguh. Tuan-tuan buat sebab tuan-tuan nak harap orang appreciate apa kita buat. Sikit hari tuan-tuan, waktu dia suka kita semua bagus, semua elok, kentut pun wangi bau strawberry tuan. Tapi bila dia tak suka kat kita, semua benda pun tak elok, semua benda pun tak ada apa dia yang cantik. Itulah manusia. Itulah manusia. Contoh saya selalu bagi, ada kereta rosak tepi jalan. Tuan-tuan nak pergi kerja, salih ala Sayyidina Muhammad, ada kereta rosak tepi jalan. Kemudian salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan pergi apa saya kereta ni? Tak boleh start lah kereta, bateri rosak kot. Tak apa, mesti aku tolak. Kita pun tolong tolak, senten-senten baju tolak, hidup. Hidup dia pi terus. Ni, kau lah nak angkat tangan bye-bye apa semua dia pi terus. Kita pun cekak pinggang kat belakang ngomong-ngomong. Kuajang tu. Waktu naik motor sambil mai ke masjid tu pun mulut tu pun kuajang. Zikir tu. Sampai kat masjid, orang tanya, "Amboi hang, pasal apa ni muka stres sangat ni?" Kuajang tu tu. Pasal apa? Aku tolak kereta dia hantar. Dia boleh pi dia tu je. Kok lah dia nak angkat tangan dulu terima kasih kat aku apa semua. Tahu tak pasal apa kita rasa sakit hati? Tahu pasal apa? Pasal kita harap dia appreciate apa benda kita buat. Kita harap ucapan terima kasih pun paling tidak. Paling tidak senyum kat kita pun cukup dah. Betul tak ni? Tapi dia tak buat macam tu. Akhirnya kita apa? Kita kecewa. Tapi kalau kita buat kerana Allah, kita tuan-tuan tolong tolak tu dapat pahala tak? Nabi SAW sebut, barang siapa yang meringankan beban saudaranya waktu hidup kat dunia ni, maka Allah akan menghilangkan bebannya di akhirat nanti. Di dunia dan di akhirat Allah akan ringankan bebannya. Barang siapa yang mengangkat kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan mengangkat kesusahannya di dunia hingga akhirat. Lebih dahsyat nanti di akhirat Allah selamat kita. Ada tak ganjaran pahala kita tolak hari ni? Ada tak? Ada. Tapi kita harap apa? Kita tak nampak yang tu. Yang kita nampak apa? Yang kita nampak terima kasih. Itulah hidup kita tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Jangan risau. Tuan-tuan buat apa saja kita sebagai seorang mukmin ni dengan satu kalimah saja tuan-tuan. Dia panggil kalimatut tayyibah. Yang Allah gambarkan seperti apa? Seperti pokok yang daunnya menuju ke langit, naik ke langit, yang akarnya masuk ke dalam bumi, kukuhnya pokok ni. Pokok tu nama kalimah tayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang tu je. Tuan-tuan buat apa saja dalam hidup, semua pahala naik ke atas. Semua pahala naik ke atas. Tak ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, buat pilah apa pun tak ada nilai di sisi Allah SWT. Bagi pilah, ulang pilah sedekah, sederma sampai 500,000 kah, 1 juta kah, sekupang Allah tak pandang. Tapi kita ni dengan senyum orang aja tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan pakai mask, saya tahu tuan-tuan senyum kat saya. Pahala tuan-tuan. Ibn Abbas sebut tuan-tuan, dia kata apa? Nanti ada orang tuntut kat akhirat tuan-tuan, walau hanya kita jumpa dia tak senyum kat kita. Kita selisih dengan orang tu tak senyum kita. Senyum. Ini pasal apa tak senyum kat aku? Muka tu macam kan. Pergi kat akhirat dia tuntut, ya Allah, hari tu saya selisih dengan dia kat jalan, dia tak senyum dengan saya, ya Allah, tuntut pahala. Jangan main-main. Saya cakap, tapi jangan ada senyum seorang-seorang. Tuan-tuan Allah salli ala Muhammad. Maka dengan kalimah la ilallah yang kita ada ni, semuanya ada ganjaran pahala di sisi Allah. Semua, setiap benda. Sebab tu niat perbuatan kita kerana Allah SWT. Apatah lagi dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan malas. Jangan salah faham. Bulan Ramadan bukan bulan tinggal kerja sebab nak puasa.
Ha? Ada orang tak mau kerja. Tuan-tuan tengok kadang-kadang kat pejabat, kita jadi fitnah pada orang bukan Islam. Dia kata apa? Salih alaihi Muhammad. Salih alaihi Muhammad. Dia kata masuk je bulan Ramadan ni, saya tengok semua orang penat. Letih saja. Betul lah, selalu dengar dekat radio kata apa? Bila masuk bulan Ramadan, you so tired. Dia kata apa? You so tired. Yang mana you so tired? Kan kalau biasa nak masuk Ramadan je mestilah iklan sebut you so tired. You so tired. Bukan you so tired tu Yusuf Tayyub. Dia tak faham. Dia kata tapi sungguh, dia kata kalau tengok bulan Ramadan semua orang Islam semua nampak tired. Sampai depa kata apa? Kalau time bulan puasa jangan duk suruh lebih-lebih sebab orang depa tengah duk puasa. Oh, kita kena hormat dengan orang Islam. Pasal apa? Orang Islam ni jangan duk suruh lebih-lebih, jangan duk bebankan sangat dengan kerja. Pasal apa? Pasal depa puasa. Salah tuan-tuan. Salah tu. Saya cakap. Awak kita tak boleh buat kerja kalau kita puasa. Para sahabat Nabi SAW turun perang Badar tu bulan Ramadan. Dan tahun tu merupakan tahun perintah puasa. Ada kalangan sahabat puasa. Berapa banyak peperangan-peperangan dilalui oleh Nabi dan para sahabat yang berlangsung dalam bulan Ramadan. Tu Khandak, perang Parit tu, yang Nabi dengan para sahabat duk kuat Parit. Tu bulan puasa. Bukan cerita kerja, perang Nabi SAW pi dan tak menghalang pun sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada para sahabat untuk terus berpuasa. Puasa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu terus teruk sangat ke puasa ni sampai tak boleh buat apa. Tak, kita yang duk bagi orang nampak kata kita teruk bila kita puasa. Padahal boleh saja kita nak buat. Bahkan di-encourage kepada kita apa? Untuk memperbanyakkan aktiviti dalam bulan puasa supaya melupakan kita dan menghilangkan kita daripada fokus perut kita yang lapar. Banyakkan aktiviti. Faham tak? Jadi fitnah dekat kita balik. Tu. Dia kata saya semat. Sebab kita ingat dalam bulan Ramadan Allah memberikan kepada kita gandaan-gandaan pahala atas benda apa kita buat. Saya nak patah balik pada apa yang saya sebut tadi ni. Pahala bukan sekadar kita duduk atas tingkap sejadah. Pahala bukan hanya dapat waktu kita duduk baca Quran, duduk bersila. Pahala atas setiap benda yang kita buat dalam hidup kita, semua boleh jadi pahala dengan niat kerana Allah SWT, termasuk pekerjaan kita. Jadi kalau gandaan pahala Allah bagi dalam bulan Ramadan kepada urusan-urusan ibadat kita, kerja kita juga merupakan ibadat, urusan kita juga merupakan ibadat, semua yang kita buat juga jadi ibadat sebab kita niat kerana Allah, maka ada gandaan pahala dekat situ. Ada tak gandaan pahala? Ada. Habis itu apa yang menyebabkan kita makin slow, makin malas, makin tak ada apa dalam bulan Ramadan ni? Sepatutnya jadi macam mana? Sepatutnya jadi motivasi kita lebih lagi untuk urusan kerja kita, urusan kehidupan kita, sebab kita tahu semuanya ada ganjaran di sisi Allah SWT. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Saya nak faham. Patutnya dia kena ubah. Dia kena ubah sallallahu alaihi wasallam persepsi kita dengan Ramadan, yang Ramadan ini melemahkan kita, mengurangkan daripada urusan akhirat ibadat kita dan urusan kehidupan dunia kita. Antara perkara yang perlu kita pertingkatkan dalam bulan Ramadan, nombor satu sekali perbincangan kita pada hari ini ialah urusan kehidupan dunia kita. Kehidupan urusan dunia yang boleh membawa kepada kesejahteraan dan kebaikan di akhirat. Tanda sebut je apa? Kerja kita bagi jadi kerja kita tu kerana Allah SWT. Urusan kehidupan kita di rumah, tuan-tuan sekalian, jadi dia dalam urusan kehidupan di rumah yang boleh bawa kepada akhirat. Tuan-tuan tengok tak? Kita tiap-tiap hari kita makan dengan keluarga. Sebelum daripada ni kita balik kerja, kadang-kadang kita bungkus makanan, isteri kita telefon dekat rumah, daripada rumah dia kata, abang on the way nak balik tu abang singgah sat sallallahu alaihi Muhammad, kedai sallallahu alaihi Muhammad, nasi lemak cinta sayang contoh. Ada orang ni kat mana lah. Sajalah abang mana tahu kuku ada saya nasi lemak free. Kan? Nasi lemak. Tuan-tuan sallallahu alaihi saya pergi singgah kat kedai nasi lemak tu, pergi beli zat, bayar balik kita makan. Bawa balik ke anak-anak. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan pergi singgah beli tu untuk sedia makan kepada anak-anak kita tu, itu urusan adat. Adat lah. Adat lah benda makan. Tuan-tuan pergi kerja, balik kerja, nak singgah balik, dah on the way nak balik, adat. Betul tak? Macam mana nak ubah adat tu jadi ibadat? Niat kerana Allah SWT. Bawa balik ke rumah, hidang pula dengan keluarga. Macam mana nak convert urusan makan yang adat itu jadi ibadat?
Nombor satu, makan kerana Allah. Nombor dua, buat semua urusan yang sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, dapat pula pahala sunnah dekat situ. Apa dia? Di antaranya makan secara berjemaah. Kita ni rugi tuan-tuan, sayang. Tahu tak sayang? Bulan puasa pun kita makan asing-asing. Rugilah. Kalau boleh saya nak cerita kat semua orang tuan-tuan. Sayangnya waktu yang kita jarang-jarang dapat bersama-sama dengan keluarga. Makan bersama. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Makan bersama dengan keluarga pada waktu berbuka dan waktu bersahur. Time yang sama. Bulan lain tak dapat macam ni tuan, jarang-jarang dapat. Kita balik kerja pun kadang lambat, kita pun tak singgah balik. Kadang-kadang singgah makan kat ni ya, petang-petang lapar sangat, makan-makan siap, balik rumah dah tak makan dah. Isteri kita pun tak sempat kadang-kadang makan dengan kita. Sehari-hari tu berapa kali sangat kita dapat makan bersama dengan keluarga kita dalam bulan-bulan yang biasa. Tapi bulan Ramadan, mau tak mau, dua waktu ni mesti kita akan makan bersama dengan keluarga kita. Waktu buka puasa dengan waktu sahur. Dan alang malangnya bila dua waktu ni pun kita tak ambil berat dan kita tak bersungguh-sungguh untuk mengambil manfaat, untuk makan berjemaah. Apa faedah makan berjemaah ni? Sahabat Nabi SAW pergi jumpa Rasulullah. Pasal apa kami makan tapi kami duduk lapang. Makan lapang juga. Pasal apa Rasulullah? Rasulullah kata, kamu makan seorang-seorang ke? Ya, makan seorang-seorang. Makanlah berjemaah, kerana di sana ada barakah. Tuan-tuan ingat tak kita dulu-dulu? Kita dulu waktu kecil-kecil dulu, ni yang duduk depan saya ni macam best saya ajalah lebih kurang. Waktu kita kecil-kecil dulu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, nak makan mesti makan mak ada ayah dah. Saya tak tahulah kok saya seorang aja pengalaman macam tu. Saya yakin kita ramai semua macam tu. Balik sekolah, mak akan hidang makanan. Ayah pergi bendang ke, ayah pergi kelab getah ke, apa semua. Sekali balik, tunggu ayah balik, makan sekali. Tak boleh makan lagi ayah tak ada. Tunggu Ustaz, ayah pergi mandi lah apa semua. Kadang ayah mayang zuhur dulu, kita duduk tunggu Ustaz. Ayah nak cuit sikit, mak kata, haid, tunggu mak dulu, tunggu ayah Ustaz. Kita pun makan dengan mak ayah kita. Bahkan tuan-tuan, kalau orang tanya dekat kita satu ketika tu, makanan apa yang paling sedap sekali dalam dunia, tak ada jawapan lain yang kita sebut melainkan masakan yang dimasak oleh mak kita. Anak kita dah tak ada pengalaman tu tuan-tuan lah ni. Tu tak payah duk marah ke anak kita bila anak kita duduk dengan kita pun dia tak mau tengok muka kita. Kita ajak dia, pujuk dia nak pergi makan sekali tuan-tuan sekalian, nak spend time, quality time with family. Anak-anak kita sibuk dengan urusan gadget dia berbanding dengan tengok muka kita. Kita tanya dekat dia sepatah-sepatah, dia jawab tuan-tuan. Kalau boleh dia harap dalam hati dia, ayah jangan duk cakap apa dengan dia, saya tak teringin nak bersembang dengan ayah. Anak-anak kita putus hati dengan kita tuan-tuan. Tahu pasal apa? Kita hilang momen satu waktu yang barakah, yang mengikat hati kita dengan anak-anak kita, keluarga kita pada waktu makan. Bukan suruh makan setalam. Kalau tuan-tuan boleh makan setalam, makanlah setalam. Tapi makan setiap pinggan pun dikira sebagai makan berjemaah dah, kalau makan bersama-sama. Ada barakah. Ada kawan saya seorang, dia selalu cerita, dia ambil pengajaran kat kita. Bila ayah dia meninggal, dia ada tinggal faraid tanah tu. So tanah tu dia bagi seorang sikit, tempat cantik tepi laut, masing-masing buat chalet masing-masing. Dia buat chalet, abang dia buat chalet, mak dia buat chalet, kau buat chalet seorang satu. Dia kata, Ustaz, saya kalau chalet saya penuh, saya tak hantar pergi chalet abang saya tak hantar pergi chalet mak saya tak hantar. Pasal apa macam tu? Saya hantar kat orang lain lagi bagus Ustaz. Pasal apa macam tu? Hati putus Ustaz. Saya tak ada hati kat abang saya, tak ada hati kat mak saya, tak ada hati. Pasal apa sampai macam tu? Dia kata, saya ingat daripada kecil dulu mak kami tak pernah ajak kami makan sekali. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, buat ni momen ni, create momen ni sebab Allah bagi kat kita. Waktu pagi tu, waktu sahur tu, waktu paling istimewa tu, bond, create the bonding tu, bina tu, peluang Allah bagi kat kita. Sayang tuan-tuan tengok buka puasa, anak kita kat mana? Kita buka puasa, anak kita ambil makanan, dia makan depan TV tuan. Sallallahu alaihi wasallam, isteri kita, tantu kita ni masing-masing berselera pada Allah bagi momen tu. Nah, saya adat makan tu, tapi bagi dia jadi ibadat. Sallallahu alaihi wasallam.
Urusan kehidupan dunia yang kita convert dan kita pindahkan dia daripada adat kebiasaan menjadi ibadat yang boleh jadi pahala dekat kita. So lepas ni kita tahu dah, setiap benda yang kita buat dalam hidup kita ni semua ada ganjaran pahala yang Allah akan bagi kat kita. Pasal apa? Pasal kita ada satu kalimah yang orang lain tak ada, nama dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau macam tu keadaannya tuan-tuan kerja tak sia-sia dah. Tuan-tuan kerja tak sia-sia dah. Kerja tuan-tuan bukan penat saja. Bahkan kalau ada di kalangan kita yang kerja-kerja tiba-tiba tak dapat gaji. Tak tahulah company teruk tak mampu nak bayar gaji, paling tidak reda-redakan hati tu. Ada pahala yang Allah nak bagi pada aku. Tak sia-sia apa yang aku buat. Itu yang pertama, urusan keduniaan kita. Yang kedua, urusan ibadat khusus kita dengan Allah SWT. Pun ada motivasi dalam bulan Ramadan yang Allah gandakan pahala. Banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Masuk bulan Ramadan banyak sedekah. Kena lebih pada biasa. Lebih pada biasa. Kena ada satu peruntukan pada setiap hari untuk kita salih ala Sayyidina Muhammad. Sedekah. Antara sedekah yang Nabi SAW suruh kita buat dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian, ialah untuk orang lain berbuka puasa. Tuan-tuan, macam mana saya nak relate balik kepada isteri kita dekat rumah yang pahala dia sangat banyak. Kadang-kadang kita dengar juga letih isteri tu, dia komplain juga. Saya semua bang, semua saya. Dia waktu duduk komplain tu, kita tengah duduk lena. Dia duduk ujung katil tu, sambil duduk main dia punya apa ni, bucu katil, bucu tilam. Dia kata semua saya, abang ni kerja tidur ni. Abang ni kerja tidur aja. Basuh pinggan saya, masak nasi saya, lipat kain saya, basuh baju saya, jaga anak saya, gerak anak mayang saya, gerak anak makan saya, semua saya. Dan dia tak tahu apa yang dia buat tu semua pahala. Kita ni tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apabila Allah mencintai seseorang tu, apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan panggil malaikat Jibril menghadap dengan dia. Allah kata kat malaikat Jibril, wahai Jibril, cintalah kat orang ni sebab aku cinta kat dia. Malaikat Jibril waktu tu terus mencintai dia. Ulama sebut tuan-tuan sekalian, apabila Allah cinta dekat seorang tu, Allah akan pastikan dia untuk sentiasa melakukan kebaikan. Allah akan paksa dia, Allah akan susun hidup dia untuk sentiasa buat baik. Walaupun jauh dalam hati dia, dia refuse nak buat. Tahu cara refuse nak buat? Dia rasa, pasal apa aku juga kena? Pasal apa aku juga? Awak aku je. Pasal apa bukan dia? Pernah tak kalam ni keluar pada kita? Pernah tak bos kita duk asyik suruh kita aja? Kita kata macam tu. Asyik saya aja, asyik saya saja. Kalau kita balik pada perbincangan awal kita tadi, kita tahu kalau asyik saya, setiap saya buat pahala kat saya. Setiap saya buat ada ganjaran kat saya. Setiap pahala, setiap buat ada ganjaran saya. Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? So kalau kita tahu lagi banyak kita buat lagi banyak pahala, kita nak komplain tak? Kita tak komplain tak? Tapi pasal apa kita komplain? Pasal kita tak tahu. Dan hari ni kita tahu. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada je benda. Hatta kita tuan-tuan duduk kat dalam masjid, tengok tak cicak dekat depan mata kita. Memang Allahu Akbar, tengok Allah tak cicak kat depan tu. Dalam hati kita apa? Tu siap tak buat kerja, bayar gaji free, duduk saja, tak cicak pun duduk biar lagu ni. Pilah sapu, meletak sambil semayang tu, 4 rakaat dia mayang tu, kata-kata tu siap. Padahal tuan-tuan tahu tak pasal apa tak cicak tu duduk depan kita? Pasal apa tak cicak tu tak duduk depan tu imam? Pasal apa tak cicak tu tak duduk depan tu siap tu yang tu kerja dia? Pasal Allah nak bagi pahala tu kat kita. Dan kita tak habis-habis dengan komplain. Pasal apa aku? Pasal apa aku? Pasal apa aku? Sedangkan bila Allah cinta kat seorang tu, apa Allah buat? Allah akan jadikan dia, semua urusan hidup dia semua akan jadi pahala kat dia. Sampai kadang-kadang kita rasa macam apa? Pasal awak aku. Kita tengok. Allah saya simpan. Termasuk kita, tanggungjawab kita pada keluarga dan tanggungjawab isteri kita kepada kita. Orang paling mudah sekali masuk syurga ni orang perempuan, kalau dia tahu. Kalau dia tahu. Kita mai tuan-tuan sekalian, mai kerja tu. Kalau tuan-tuan kerja tadi ni, tuan-tuan nak cari rezeki yang halal untuk anak-anak isteri kita, tanggungjawab kita yang wajib.
Ada pahala tak? Ada pahala. Tahu tak siapa yang mempermudahkan urusan kita sampai kita boleh keluar pergi kerja untuk buat benda wajib yang ada pahala tu? Tahu siapa? Isteri kita. Dia yang kejut kita pagi-pagi. Dia yang iron baju kita pagi-pagi. Dia yang siapkan makanan kita untuk kita pergi kerja. Semua urusan dia buat yang menyebabkan kita melakukan benda kebaikan yang ada pahala tu semua pergi kat dia. Anak kita pergi sekolah, salih alaihi Muhammad. Anak kita pergi sekolah, salih alaihi Muhammad. Pergi sekolah dapat ilmu. Nabi sebut man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Siapa yang tempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk syurga Allah SWT. Orang yang pergi berjalan untuk pergi mencari ilmu dikira berjalan di jalan Allah fi sabilillah. Salih alaihi Muhammad. Banyak kebaikan yang dia boleh dapat dengan dia pergi cari ilmu. Tahu tak siapa yang tumpang pahala dia? Tu isteri kita yang pagi kejut dia bangkit pagi-pagi. Isteri kita yang iron baju sekolah dia. Isteri kita yang siap masak makan kat dapur tu. Kalau dia tahu setiap ganjaran pahala yang dia buat tu ada kelebihan yang dia dapat, dia nak komplain tak? Dia tak komplain. Pasal apa kita komplain banyak? Pasal kita tak tahu. Tahu tak ni? Maka banyakkan sedekah. Dalam bulan Ramadan banyakkan bersedekah. Salih alaihi wasallam. Bagi banyak, biar lebih tak apa. Tak risau apa, takut apa. Allah janji Allah akan ganti. Nabi SAW sebut takkan berkurang harta orang sedekah. Ini takut apa? Yang berikutnya tuan-tuan, banyakkan produktiviti kita dengan membaca Al-Quran. Kata ulama salih ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok kata ulama sebutlah. Madam salih ala sayyidina Muhammad. Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat kepada muridnya Abbas bin Abdi Daim rahimahullah ta'ala. Perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Jangan pernah engkau tinggalkan. Kerana sesungguhnya, tengok nampak ni. Dan boleh buat dia caption dekat Facebook ke Instagram kan. Ulang balik. Perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Jangan pernah engkau tinggalkan. Kerana sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan apa yang kamu baca. Tuan-tuan nak kemudahan dalam urusan kerja, tuan-tuan rasa sempit, banyak kerja yang stuck, yang ada obstacle dia, tuan-tuan rasa macam ada sangkut-sangkut kat urusan kerja, tuan-tuan tak boleh nak selesai. Jawab dia, baca Quran. Lagi banyak tuan-tuan baca, lagi banyak kemudahan yang Allah akan berikan. Seorang tu dia mengadu kesempitan hidup dia tak ada sempat nak baca Quran. Sempitlah ustaz, saya rasa lagi sempitlah, rasa macam tak sempat nak buat. Salih alaihi Muhammad. Guru dia kata apa? Baca Quran tak? Baca banyak mana? Baca satu muka surat, baca dua muka surat. Patutnya bila rasa sempit lagilah kurang baca. Tak sempat nak buat, dia kata tak, baca lagi banyak lagi. Lepas tu sempit lagi tak? Rasa sempit lagi, baca lagi banyak lagi. Sampai salih alaihi Muhammad, sampai 1 juzuk dia baca, sampai 2 juzuk dia baca. Rupanya lagi banyak dia baca, lagi lapang hidup dia. Tu mukjizat Al-Quran. Tuan-tuan nak cari kelapangan dalam hidup, tuan-tuan nak cari kemudahan dalam hidup, tuan-tuan perbanyakkan membaca Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad, salih ala sayyidina Muhammad, perbanyakkan ibadat sunat, terutamanya solat sunat. Ini pun kena ada produktiviti juga. Tambah-tambah duduk dalam bulan Ramadan, Allah ganda pahala. Saya cakap tuan, tak boleh dah duduk tinggal sunat duha, tak boleh dah, tak patut dah. Ni sembahyang tarawih ni duduk makin cerah dah ni masjid. Di mana masjid pun serupa lah. Semalam saya pergi satu surau, saya tengok penuh surau tu sampai belakang. Saya kata hebat surau ni, sampai belakang lagi ni, nak masuk dekat 10 akhir Ramadan dah. Ramai. Kita ustaz, hari tu di luar kan. Ni kerana tinggal kat dalam lah ni, termasuk dah tinggal sikit. Hari tu sampai hampa tingkat kat luar ustaz, dia semayang kat luar tu. Dekat tempat parking kereta tu, tempat tu dia semayang. Nak cerita sebab surau tu kecil. Saya lihat sebab tuan-tuan. Subhanallah, makin kurang kita janganlah duduk tinggal. Saya dah pesan ni, tak suruh tinggal. Jaga sampai habis Ramadan. Salih alaihi Muhammad. Itu di antara salih alaihi Muhammad perkara yang kita perlu perbanyakkan. Lagi sekali saya nak ulang tuan-tuan kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan. Salih alaihi Muhammad.
Ramadan sepatutnya menjadi satu motivasi kepada kita untuk memperbanyakkan produktiviti, meningkatkan produktiviti. Pasal apa? Pasal ganjaran, pahala dan kelebihan-kelebihan yang Allah akan berikan kepada kita yang beramal dan beribadat dalam bulan Ramadan. Dan ibadat bukan hanya terhenti pada urusan ibadat khususiyah semata-mata. Bahkan segala urusan kehidupan dunia kita juga akan dikira oleh Allah ibadat di sisi Allah, dengan syarat kita niatkan perbuatan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia faham tak dia punya sequence ya? Maka sama juga maksudnya, apa yang kita boleh faham, apa saja urusan ibadat, urusan kehidupan kita, sama ada urusan berkait dengan dunia kita, apatah lagi urusan berkaitan dengan akhirat kita, semuanya merupakan ibadat. Oleh kerana itu tak ada alasan untuk kita bermalas-malas dalam bulan Ramadan, sehingga ke tahap jadi fitnah balik kepada kita bila orang kata orang Islam jangan duk bagi kerja banyak-banyak sebab dia tengah puasa. Orang Islam malas sebab dia puasa. Orang Islam sebagainya, cuma fitnah-fitnah yang kita sendiri create atas pandangan manusia, sebab kita mula meninggalkan urusan kehidupan kita dunia dan akhirat kita semata-mata atas alasan kita berpuasa. Mudah-mudahan sedikit pada tazkirah itu jadi manfaat untuk diri saya dan manfaat pada kita semua, insya-Allah. Salih alaihi wasallam. Nampak makin segar dah. Tadi nampak teruk juga. Kena tahu, tuan-tuan pilih kerja balik, tuan-tuan sekalian, masuk ke office dan niat urusan kehidupan dunia kita kerana Allah SWT. Balik ke rumah nanti ingat seolah aku berkahwin dan aku menguruskan kehidupan keluarga aku ni semata-mata kerana Allah SWT, dan pasti ada ganjaran yang Allah akan kurniakan kepada kita di dunia hingga akhirat dengan kita meniatkan segala urusan kita kerana Allah SWT. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam masa ketika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.